Boleh. Okey. Peperangan Zatul Riqa'. Kita pernah dengar ke peperangan Zatul Riqa'? Macam pernah. Masalah dengan peperangan ni ialah kita tak tahu dia jadi bila. Ada perbezaan pendapat. Ada yang kata ia terjadi 4 Hijrah, ada yang kata 5 Hijrah, ada yang kata 7 Hijrah, iaitu selepas Perang Khaybar. Kita dah bincang Perang Khaybar hari tu. Betul ya? Nah, Khaybar dah belajar? Yes, Khaybar dah habis. Kenapa ada perbezaan pendapat ni? Sebab kenapa ada beza tarikh ni? Salah satu sebab ialah mungkin peperangan Zatul Riqa' ada 2. Sebab Zatul Riqa' ialah satu panggilan kepada peperangan tu. Maksud Zatul Riqa' ialah yang susah, ataupun dalam bahasa lagi spesifiknya, Ar-Riqa' maksudnya cebisan ataupun perca kain. Perca kain. Kenapa diorang cerita pasal perca kain ni? Sebab perjalanannya sangat jauh dan waktu tu sangat panas, sampai sahabat Nabi dapat blister, dapat luka-luka di kaki. So diorang akan ikat kaki diorang dengan perca kain. So boleh jadi tak peperangan lain pun ada susah yang sama dan ada luka yang macam tu dan diikat kain yang sama, macam bandage lah. So boleh jadi peperangan ini ada 2 nama yang sama. Diorang, yelah, bukan diorang start macam ni, okey, Assalamualaikum, jom kita pergi, dan peperangan ini kita namakan peperangan Mu'tah. Bukan macam tu. Okey, ini kita namakan peperangan Khandaq. Okey, tak, dia tak, Nabi tak bagi nama. Cuma bila dah berlaku, kalau nak refer, dia akan cakap, ingat tak waktu kita perang yang ada parit tu? Mana? Oh, yang Khandaq lah, parit. Tapi ia juga dinamakan, ingat tak yang bila kita lawan dengan orang ramai-ramai tu, yang dalam banyak grup tu? Banyak grup apa? Al-Ahzab. Jadi rupanya Khandaq and Al-Ahzab sama. So dia dinamakan post, selepas kejadian. Okey. So sebab itulah ada perbezaan pendapat. Tetapi kita belajar ajalah tentang peperangan ni, walaupun kita tak pasti dia terjadi 4, 5 ataupun 7 Hijrah. Okey? Nampak gayanya lebih logik kalau dia terjadi pada 4 Hijrah lah. So awak tulis sajalah ada perbezaan pendapat. Okey. Kenapa ada peperangan ni? Untuk settlekan satu lagi grup yang lawan dalam perang Al-Ahzab. Ingat Al-Ahzab, banyak grup. Antara grup yang kita tahu yang lawan Nabi ialah Quraisy. Kemudian kita ada geng kedua. Ingat perang Ahzab, bila Nabi dan sahabat dia dalam Madinah, yang kat luar ada 2 grup, dekat dalam ada satu grup. Apa dia? Ini Quraisy, ini Banu Ghatafan, betul tak? Saya tulis tak? Banu Ghatafan, yang dalam ni Bani Quraizah. So Nabi dah settlekan dia orang, betul tak? Ingat cerita Bani Quraizah? Kiranya mass killing lah kiranya. Sebab apa diorang membelot? Quraisy dalam proses men-settlekan diorang. Sekarang ni Nabi nak settlekan Bani Ghatafan pula. Okay. Cara kita, bila kita dengar kisah-kisah macam ni, macam Nabi ni suka berperang. Jawapan dia ialah, bila orang tunjuk kekasaran pada kita, pada grup kita, kita tak boleh cakap, lain kali jangan buat lagi Kalau sebab zaman tu kelembutan tak ada nilai. Semua nak tunjuk kuat. Diorang pakai macam the rule of jungle. Maksudnya kalau you kuat, you menang. Dan memang pun idza jaa nasrullahi wal fath, Nabi dah guna kelembutan. Yang masuk Islam ramai ke sikit dekat orang Quraisy? Sikit je. Tapi bila ada kekasaran,
ataupun tunjuk kekuatan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila kau menang Al-Fath, iaitu pembukaan kota Mekah, bila menang, kuat kan? Oh, orang yang atas bagar, oh macam, oh kalau kau menang mesti kau betul. Kan? Sebab kalau kau tipu, kalau kau cakap kau Nabi tapi sebenarnya kau bukan Nabi, mesti kau kalah punya. Jadi sekarang kau menang kan? Okay, kita follow. Sebab tu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan tengok manusia akan masuk dalam agama Allah dengan ramai-ramai. So at that point, macam kita sekarang, kelembutan ada nilai. Masa itu, yes, dia ada nilai kelembutan kepada minoriti orang. Tetapi tunjuk kuat itu juga ada nilai yang besar untuk orang-orang atas pagar. Okey tak? So sekarang Bani Ghatafan datang, Nabi tak boleh nak hantar utusan. Boleh tak kita berdamai? Lain kali jangan gaduh lagi. Tak boleh. Nabi kena hantar tentera. Bukan untuk bunuh semua orang. Lain kali jangan lawan kami. Apa yang jadi dalam Zatul Riqa' ialah sampai-sampai je kat sana semua orang dah lari. Dan diorang tinggalkan perempuan dan anak-anak dan harta-harta dia. Kiranya peperangan tak berlaku lah. Okey? So adalah mereka ni akan diambil sebagai tawanan. Alhamdulillah. Masa inilah benda yang biasa kita dengar tu. Apa dia? Nabi pernah ada cubaan bunuh Nabi waktu Nabi tidur. On the way balik daripada peperangan tu, diorang rehat. So diorang rehat, diorang akan cari pokok-pokok untuk berteduh. Tak bolehlah satu tempat sebab panas. So semua teraburlah dan Nabi berehat dan mengikut kebiasaan diorang, apa tu, pedang dia, diorang akan sangkut dekat pokok, gantung kat pokok. Itu kebiasaan, dia takkan letak bawah. So gantung atas pokok, Nabi tidur. Tiba-tiba je Nabi terbangun sebab ada orang panggil dia. Dan orang tu ialah namanya Ghawras Ibnul Harith. Dan ini diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Bila dia dah bunuh senjata dia, pedang Nabi ni, dan dia tanya Nabi, Nabi seorang ni, orang lain semua tengah tidur siapa yang akan, engkau takut ke tidak dengan aku sekarang ni? Ni orang Bani Ghatafan ni, kira orang Badui lah, orang kampung gitulah. Okay, sekarang ni kau takut dengan pedang aku tak? Pedang ni tak? Nabi kata tak, aku tak takut. Tapi siapa yang akan selamatkan kau sekarang? Dia kata. Nabi kata Allah. Siapa boleh selamatkan kau sekarang? Nabi kata Allah akan selamatkan aku. Bila dengar Nabi sebut Allah akan selamatkan aku, dia jadi shaking. Dan dia terlepas pedang. Bila terlepas pedang, Nabi ambil. Nabi tanya, siapa akan selamatkan kau sekarang? Kemudian dia terus duduk tepi Nabi. Dia terus cangkung dan duduk, dia diam je. Habislah aku kata. Tapi Nabi kata tak apa, aku lepaskan. Waktu itulah Nabi panggil sahabat lain tengah tidur. Mari sini, mari sini. So yang meriwayatkan hadis ni sebut, bila kami datang ke Nabi ramai-ramai, baru kami nampak ada satu lelaki tengah cangkung sebelah Nabi dan Nabi pegang pedang. Dan baru Nabi cerita, tadi lelaki ni, dia datang dan dia pegang pedang. Cerita ni semua dari Nabi lah ni. Dia datang, dia tanya aku jawab macam ni, dia takut, terjatuh pedang, sekarang. Nah, itulah kisah dia lah. Betapa Nabi betul-betul percaya bahawa Allah yang akan tolong dia. Sebab Nabi tahu tak ada benda yang boleh memudaratkan dia kecuali Allah yang benarkan. Dan dalam kisah yang sama, dalam cerita Zatul Riqa' ni, walaupun peperangan tak jadi, tapi ada beberapa perkara yang berlaku. Kisah sahabat yang dipanah dalam solat, ini kisah yang sangat important. Cuba dengar betul-betul. Dan kisah ni dalam riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Kisah ni macam mana tau bunyi dia? Kita pernah dengar ni. Sebelum tu saya nak tanya, ada tak cerita yang ada orang semayang, dia kena panah, tapi dia tak sedar? Lepas dia semayang, siapa panah aku? Pernah dengar? Okay, kisah yang ini palsu. Yang ini palsu. Sebenarnya interpretation dia palsu lah. Kisah tu terjadi, bunyi dia macam ni. Nanti kita balik cuba cek. Dua orang sahabat Nabi, diorang dah berjalan-jalan, kiranya dah pergi perang tak jadi tu kan, on the way balik, berhenti sekejap, tidur malam tu. So dua orang akan buat sentry, jaga perimeter. Macam ni? Khirasah. Oh, khirasah, Masya Allah.
Dua orang ni ialah, satu ialah Ammar ibn Yasir. Kita kenal dia kan? Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Abbad ibn Bishr. So, dua-dua ni bincang, siapa yang nak jaga awal malam, siapa nak jaga akhir malam. So, diorang buat satu perjanjian. Okay, kau tidur dulu, biar aku jaga. Nanti aku dah 2-3 jam, aku bangun, aku tidur, kau jaga. So, tidurlah Ammar ibn Yasir. Abbad ibn Bishr yang jadi penjaga. Abbad ibn Bishr. Bishr. Abbad. So, Abbad tengah solat. Dan antara benda yang Nabi pernah pesan dekat dia ialah, Nabi pernah ajar dia surah Al-Kahfi. Dan dia sayang dengan surah ni. Special sayang. Rupanya okey untuk sayang satu atau dua surah special daripada surah lain. Boleh faham? Kita semua ada favourite surah, kita semua ada favourite ayat. It's not wrong at all. Sebab ada orang akan cakap, astagfirullah, mana boleh 114 surah semuanya ayat dari Allah. Mana boleh kau prefer satu berbanding satu? No problem. Allah dan Rasul pun cakap the best ayat is, dalam Quran the best ayat Ayatul Kursi, ayat nombor 255 surah Al-Baqarah. And the best surah is Al-Fatihah. Yeah, Al-Fatihah kan? So, Allah dan Rasul pun ajar kita ada the best surah, ada the best ayat kan? So, kita sendiri ada preference sebenarnya. Dan pernah seorang sahabat tanya sahabat lain soalan ni, what's your best surah? Or the best ayat? Dan sahabat ni jawab apa? Macam mana? Bukan. Satu ayat. Satu ayat yang dia rasa apa tahu? Dia boleh menenangkan hati dia. Satu ayat ni. Apa dia? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Beritahulah sahabat apa ni? Hamba-hamba aku yang melampaui batas ataupun buat dosa dalam kurungan. Allah kata dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berhenti daripada mengharapkan rahmat Allah. Jangan putus asa dalam bahasa kita. Kemudian ada lagi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Alhamdulillah. Maknanya untuk sahabat ni, sahabat yang ini, kalau tak silap saya nama dia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia cakap ayat ini buat dia tenang. Sebab kita semua buat dosa kan. Ayat ini buat dia tenang. Dan saya rasa ramai orang yang favourite dia memang ayat ni. Dan saya antara orang yang rasa ayat ini sangat penting untuk saya. Ya? Tak tahu. Tak ingat ayat mana surah mana. Siapa tahu? Kita check kan, kita check kan. La taqnatu min rahmatillah. Favorite tapi tak ingat. Ada sahabat dia suratul Ikhlas. Setiap solat mesti dibaca. Yes, thank you bro. Ada sahabat yang favorite dia suratul Ikhlas. Dia akan baca, mengikut satu riwayat, dia akan baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad, and then surah lain. Dua surah lah ke. Kemudian dalam rakaat kedua pun dia akan buat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian surah lain. So sahabat lain ada yang mengingkari perbuatan dia. Apa ni? Macam benda lain yang kau buat kan? Komplain kat Nabi, dia kata aku suka surah ni, aku sayang, I love this surah. Dan Nabi kata Allah sayang kepada engkau sebab engkau sayang kepada surah ni. Something like that. Mengikut riwayat satu lagi, dia baca Qul huwallahu ahad tu kemudian lah. Bukan first tapi second. Tapi no problem Alright. So kisah sahabat Nabi yang dipanah ni, dia suka, Abbad ini pernah belajar surah Al-Kahfi daripada Nabi dan dia rasa sangat best. So dia tengah baca surah Al-Kahfi dalam solat malam dia. Kemudian ada seorang lelaki Bani Ghatafan. Kan dia orang ada ambil perempuan dan anak-anak sebagai dan harta dia orang. So dia buat satu nazar, lelaki tu. Dia kata aku, sebab dia orang dah ambil isteri aku bernazar untuk aku takkan tidur selagi mana aku tak bunuh satu orang ataupun cederakan satu orang daripada orang Islam. Orang lain semua dah lari. Dia cuba-cuba datang dekat dengan camp orang Islam. Dan dia buat apa? Malam-malam tu belasah je. Nampak je orang, janji, kena.
So dia rupanya pandai memanah lah. Kena. So Abbad tengah berdiri, sahabat dia tengah tidur, iaitu Ammar bin Yasir, kena kaki dia. Kemudian Abbad dalam riwayat disebut dia cabut dan dia sambung solat. Berdarah ni. Kemudian sekali lagi kena, dia cabut lagi dan dia sambung solat. Sekali lagi kena, mesti dah darah dah banyak, dia tak tahan dah, dia habiskan solat dia, baru dia kejut kawan dia. Aku dah kena panah ni. Kawan dia bangun, Ammar bin Yasir, dia marah kawan dia. Marah Abbad. Kenapa kau tak cakap awal-awal? Jawapan dia apa? Bukan kerana dia tak sedar dia kena panah. Yang salah faham kan? Ada orang ingat dia tak sedar kan? Tak, dia cakap, aku tak ada benda yang halang aku, kecuali aku tengah baca Quran tu. Aku tengah baca dalam kurungan surah Al-Kahfi. Aku rasa sayang sangat untuk berhenti baca, sebab dia faham maksudnya. So tak apa, habiskan. Sakit ini aku boleh tahan lagi. Dia orang semua memang warrior kan. Bukan macam saya dan kawan-kawan saya, bukan kamu. Saya dan kawan-kawan saya lemah, kena sikit potong buah kena tangan pun nangis dah. Kan, tak tahan sakit. Okey, surah apa ni? Surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu. Thank you. Jazakallah. Kemudian dia cakap lagi, sebenarnya aku tak nak berhenti ni, tapi aku fikir nanti lelaki takut orang tu datang dekat lagi. Tak tahu berapa orang kan, dia akan dekat lagi, nanti habis kerja aku tak buat. Sebab itu aku kejut kau. Maknanya dia kalau boleh nak tahan lagi, nak habiskan, habislah agaknya. Agaknya itu pun dia dah berhenti dah surah Al-Kahfi tu. Dia berhenti separuh jalan lah. Dia kata aku nak sambung lagi. Jadi kesimpulan daripada cerita ini ialah jangan salah quote. Jangan salah quote. Betul berlaku, tetapi tak ada isu pasal dia kononnya khusyuk sampai khusyuk cara kita lah, cara yang difahami oleh orang Malaysia. Sebenarnya ini salah faham. Khusyuk bukan itu sebenarnya. Bukan you tak sedar masjid jatuh runtuh, tak sedar anak jatuh, tak sedar anak panggil, tak sedar orang ketuk pintu, tak tahu. Dah habis semayang, oh mak datang dari Sabah, balik Sabah sebab ingat tak ada orang kat rumah. Sebab you tak sedar you semayang duha. Allahu Akbar. Something wrong kan. So ada orang yang siap berlakon-berlakon lagi, tak dengar orang cakap, orang panggil. Lepas semayang buat tak tahu je. Sampai orang tu datang kat dia, aku panggil kau tadi. Oh ya ke? Baru dah nampak khusyuk. Sebenarnya tak perlu macam tu. Sebab Nabi, kita dah cerita sikit hari tu kan, Nabi dalam solat, cucu dia duduk atas dia dan dia biar sekejap sampai cucu dia puas main, baru dia bangun. Maknanya dia sedar. Jadi sebenarnya khusyuk ialah khusyuk perbuatan dan khusyuk bacaan. Maknanya perbuatan ni jangan saya macam Alhamdulillah Rabbil Alamin kan. Sebab dia pula pegang bergerak lebih 3 kali tak membatalkan solat. Dia bergerak 4, 5 kali, 6, 7 kali. Kan ada orang, kan ada perbincangan tentang 3 kali, 5 kali, 6 kali ke apa. So dia pegang yang tak batal tu. Kat Malaysia pegang 3 kali batal, sebab tu dia korobot sikit. Kalau gatal pun tahan. Memang macam Robocop. Sebenarnya tak perlu. Kalau gatal, dah, jangan risau. Sebab tu bila ada masalah gatal ni, ada perbincangan dalam lagi. Apa dia? Perbuatan yang besar, perbuatan kecil. Sebenarnya ini semua almost tak perlu pun. Buat apa yang perlu dan berhenti. Itu je. Kalau gatal kan, dah lah, sambunglah. Ini tak sekali dua, Allah, tahan lagi, tak settle lagi tu. Sebenarnya actually this 3 times is pendapat beberapa ulama. Pendapat Nabi tak pernah sebut pasal 3 times. Actually yes. Cuma persoalan ni macam ni, kalau banyak gerak, sebab Nabi pernah sound orang yang banyak gerak. So banyak gerak tu apa? One ulama said what? Banyak means more than 3 lah. Betul tak? Kita kena bagi nombor. Orang tanya, orang kampung tanya, Ustaz, banyak tu macam mana? Ustaz nak jawab apa? 7, 5, 6, 8 kan? Lebih 3 tu kira banyak lah. Dalam bahasa Arab pun banyak ialah 3 ke atas banyak, jamak lah. Itulah. So sebab tu melekat 3 tu, sebenarnya it's just an interpretation. Sebab Nabi pernah semayang dan dia pernah buka pintu untuk Aisyah. Nabi pernah semayang,
Ada seorang sahabat Nabi pernah semayang di antara dua tiang. Kita tahu kan, kalau solat kena ada sutrah tu. Di antara dua tiang, Umar dipegang tengkuk orang ni, dia tarik. Sini semayang kau. Siap cakap dengan dia lagi. Kau semayang menghadap tiang. Apa maksud dia? Boleh cakap kepada orang yang semayang. Boleh cakap. Kalau kita nak buat appointment dengan dia tengah solat, pukul 3 aku tunggu. Pukul 3. Tak ada hal punya. Sebab Nabi pernah solat, dan dia solat lepas asar. Lepas asar tak ada solat sunat kan. So ada perempuan-perempuan datang ke rumah Ummu Salamah. Waktu tu Nabi dekat rumah isteri dia, Ummu Salamah. Dia solat. Perempuan tu kata, dia solat apa ni? Bukan dia tak bagi kita solat ke? Diorang berkira tau. Apa buat Nabi buat lebih ni? Kan? Kenapa tak cakap? Boleh. Sebab you yang cakap lepas asar tak ada solat, kami tahan lah. Berzikir, baca Quran je, tak solat. Because you said, but now you are doing. So tanya kat Ummu Salamah, tu semayang apa tu? Bukan ke tak boleh lepas asar tak ada solat sunat? Ummu Salamah kata, kau tanya dia sendiri. Diorang pun pergi jumpa Nabi. Assalamualaikum Nabi jawab dengan tangan. Assalamualaikum, jawapan dengan tangan. Maknanya Nabi tak khusyuk cara kita tau. Kan kalau kita Assalamualaikum, siapa tak nak jawab kan? Nabi tak. Kemudian dia tanya terus, Nabi, bukan ke tak boleh solat macam ni? Kau cakap kau solat apa ni? Nabi tak jawab lah tu. Lepas solat dia kata, siapa yang tanya tu? Kan? Apa kau nak tahu? Jawapan dia ialah, ini ganti. Macam qada gitu lah. Sebab dia tak semayang qabliyah Zuhur. Ini asar kan? Waktu Zuhur tadi, waktu sebelum solat, dah azan gitu kan, ada solat sunat tu. Aku tak sempat sebab ada geng baru datang nak tanya soalan. So Nabi patutnya nak solat sunat ni, tapi orang tanya soalan, dia tanya jawab, tiba-tiba dah time dah lambat. So qamat, terus solat. Jadi Nabi nak ganti ini selepas asar. Maknanya orang tanya lah soalan. So cool, relax, tak ada stres sangat. Tetapi cara khusyuk yang betul ialah fahami bacaan. Macam Abbad Ibn Bishr, dia faham bacaan, dia bukan tak sedar. Dia faham bacaan, buatkan dia khusyuk cara yang betul. Okey. Tadi kalau katakanlah masa kita solat, okey, mak kita datang ke apa, kita boleh buka pintu tu. Tapi kalau kita melangkah pun no problem. 3, 4, 5 kali itu tak ada apa-apa kan? Betul. Soalan Prof ialah, maknanya kalau pintu tu kat sini, ataupun tak payah atas sini, kalau sini dah ada tempat solat, sambung je lah. Sini okey kan, bersih. Ke kena solat atas sejadah juga korang ni? Kalau macam tu, seret dengan sejadah sekali. Sayang sangat kat sejadah. Solat kos kan? Khusus solat kan? Kita pernah buat khusus solat kat sini. Nanti kita buat lagi insya-Allah. Banyaknya benda nak buat. Okey, itu selesai. Yang dipanah. Kemudian, masa inilah solatul khauf legislated lah. Solat khauf ni ada beberapa cara rupanya. Solat khauf tu apa? Solat takut. Jadi solat perang lah ni. Jadi macam mana Nabi solat perang? Cara nombor 1, Nabi jadi imam. Dia kan solat 2 rakaat. Untuk solat yang 4 rakaat ini untuk solat, Nabi kan imam jadi 2 rakaat. Kan Nabi akan duduk kan untuk solat rakaat kedua tu. Diorang akan bagi salam. Jemaah A, first half of them, dia akan bahagi 2. Satu soft untuk just berjaga, bukan solat. Satu soft untuk satu grup untuk solat. Yang lain berjagalah, takut ada panah ke apa ke kan gitu, ataupun tentera datang. Lepas solat Nabi habis yang second rakaat, Nabi takkan bagi salam, tapi grup yang pertama akan bagi salam habis. Diorang berjaga pula. So yang berjaga tadi duduk sambung dengan Nabi. Nabi akan bangun, dia akan sambung Allahu Akbar. So diorang akan sembahyang 2 rakaat, Nabi akan sembahyang 4 rakaat. Macam itulah satu cara A. Dan dia ada beberapa cara lain. Itu yang saya ingat lah, sebab kita pun tak ada chance nak buat. So tak adalah, fiqah itu fiqah yang agak tersimpan dalam buku lah. Bila yang kita nak solat ni kan. Itulah. Seperti mana saya waktu umur 20-an, ustaz ajarlah fiqah pasal haji beribu kali pun tak faham.
Sebab tak pergi-pergi Mekah, tak boleh bayang Kaabah macam mana. Lepas pergi tawaf ke Kaabah, you buat sa'i. Tahu sa'i, tapi apa benda macam, kan? Macam mana rupa dia di antara dua bukit. Ya Allah, dua bukit macam mana ni? Kita ingat kena panjang bukit tu, rupanya bukit macam tu je, kan? So selagi tak buat, selagi tak praktikal, dia akan jadi almost useless. Almost. So solat, bincang macam mana pun, solat lah terus. Baru orang boleh betulkan gitu kan. Next ialah kisah Jabir ibn Abdullah. Subhanallah, kisah Jabir ini sangat menarik. Pernah dengar Jabir? Saya rasa saya tak tulis pun kat situ. Awak buatlah topik baru di bawah Zatul Riqaq. Boleh? Jabir ibn Abdullah ialah orang Madinah. Dia orang muda-muda, umur 20-an kot maksud ni. So on the way balik daripada Zatul Riqaq, tak habis lagi perang ni. So diorang ni ramai, dalam 300 ke 500 orang. Okay? Dan Nabi sebagai ketua. So apa Nabi akan buat? Ini tambahan tambahan. InsyaAllah saya tengah update nota saya lah. Okay. Sebab ini kali ketiga kita buat. So nota makin bertambah, ada poin-poin baru kan. So insyaAllah. Tapi tak suruhlah datang satu lagi kursus yang sama. Tapi kiranya korang semua membantu saya dalam improve saya punya nota lah. Semoga ini dikira sebagai amalan yang baik. Amin. Jabir ibn Abdullah, dia naik unta dan unta dia sangat slow. So Nabi ni walaupun dia di depan sekali, dia akan lambatkan diri dia nak tengok orang lain. So semua katakanlah satu line kan. So Nabi akan lambatkan diri tengok orang lain apa-apa. Dia tengok ada seorang jauh sikit. So Nabi pun pergi kat dia atas unta lah ni. Semua ni cerita ni atas unta Pergi kat Jabir, dia tanya, kau siapa? Siapa nama kau? Sebab Nabi tak kenal semua orang Madinah. Dan Jabir ni orang muda dah, dia tak famous sebelum tu. Oh, aku Jabir ibn Abdullah. Dan Nabi dapat tahu, oh engkau lah anak kepada Abdullah ibn Amr, kalau tak silap nama dia, yang mati dalam perang Uhud. Bapak dia mati dalam perang Uhud. Dia kata, ya. Kata, kau kenapa slow sangat? Dia kata, ni aku punya camel ni slow lah. Maknanya camel dia jenis camel yang tak kuat sangat. Kiranya camel murah lah ni, kereta kancil lah. Jangan marah siapa kancil. Saya sebut kereta apa pun jadi orang marahnya. Kereta kelisa pun salah. Cakap apa? Motorkap pun ada orang marah. Rupanya ada seorang motorkap kat belakang kan. So salah semua. Contoh slow lah. Tak macam BMW lah. Tengok, awak slow sangat. Ni memang slow lah aku punya unta ni. So Nabi kata, turun. Dia pun biar dia punya unta melutut sikit. Diam. Nabi buat apa? Minta atu kayu. Nabi baca apa? Bismillah apa kan? Nabi pukul unta tu sikit. Pak. Lepas pun ke Nabi kata, Jabir naik. Tengok macam mana, okey tak? Macam overhaul lah. So bila naik, okey, unta tu laju. So sekarang Nabi dengan dia sama-sama. Kan dia orang tertinggal kan, orang lain semua kat depan. Okay, Nabi dengan dia. Dan dia orang muda Nabi baru kenal Nabi tanya dia, kau dah kahwin belum? Ini satu soalan sunnah ni. Dah kahwin ke belum? Betul. Maknanya Nabi kisah pasal kahwin dia. Maknanya perkahwinan bukan hal peribadi kau seorang je tau. Ini benda apa? Benda masyarakat. Sebagai pemimpin, sebagai ustaz, sepatutnya boleh tanya, brother dah kahwin ke belum? So saya selalu tanya macam Izani ni. Saya kan tanya dia, kau dah kahwin belum? Belum. Kenapa? Marah pula. So dah kahwin ke belum? Jabir kata baru je kahwin. Tak habis. Nabi tanya lagi, layan budak ni. Berdiri mungkin 19 tahun je kot. 19-20. Dan Nabi umur masa tu berapa? 60 lebih. 60-an 60, dekat 60. Nabi tanya lagi, kau kahwin dengan orang muda ke orang yang dah tua? Ataupun kiranya orang yang pernah kahwin ataupun anak dara? Dia cakap, aku kahwin dengan janda. Kahwin dengan orang yang pernah kahwin dulu. Nabi kata, kenapa? Kenapa tak kahwin dengan orang muda? Sebab kau muda kan? Kenapa tak kahwin dengan orang muda? Ingat tau, ini bukan hukum untuk semua orang. Nabi tengah borak dengan Jabir. Jangan perasan. Problem dengan beberapa ahli agama bila bercakap, dia akan ambil hadis ni tanpa cerita dia. So Nabi pun suruh kahwin orang muda, ceramah.
Maka tuan-tuan, cari muda. Faham tak? Ceramah. Mana boleh bro. Tengoklah cerita dia. You ambil hadis saja. Tak boleh. Sebab itu kita perlukan ulama untuk keluarkan hukum. Tak boleh you tengok ayat Quran. Ayat Quran kata something. Aku nak buat lagi ni. Tak boleh. You kena check. Tanya kat ustaz ke, tanya orang yang tahu. Betul tak? So inilah satu hadis yang disalahgunakan. So why didn't you marry somebody younger? Dan Nabi cakap supaya engkau boleh main dengan dia dan dia boleh main. Faham tak? Boleh bergurau-gurau. Dan memang pun orang yang pernah kahwin dulu, dia serius sikit. Dia pernah melalui. So this is not new lah. Another guy. Kau nombor 3 bro. Tak ada hal. So jomlah, hiduplah. Ini tak, orang muda kan baru nak start, semangatnya lain macam. Dia akan tanya macam-macam. Kenapa dalam kahwin macam tu Dia tak tahu. Kan? Sama-sama nak pergi belajar. Tapi kalau dah orang yang lama, mungkin sangat tenang. Straight je. Jadi kalau tenang sangat, mungkin kau tak adalah unsur nak bersendir-sendir sangat. Faham tak? Kita semua faham kot cerita ni. Mungkin. Bukan semua orang macam tu. Tapi Jabir bagi jawapan. Oh, Nabi dia kata, bapa aku, Abdullah tu, masa dia mati, aku ada 7 adik-beradik perempuan. Bawah 7 perempuan. Aku lelaki, ada 7 perempuan bawah. Jadi kalau aku tak, mana boleh aku kahwin dengan satu orang yang sama taraf dengan dia orang. Jadi aku akan ada adik 8 orang lah jawapan dia. Sekarang ni ada adik nak jaga perempuan ni, yang macam-macam kerenah ni, adik. Sekarang ni tambah satu lagi untuk join the group. Tambah masalah je. Jadi sebab itu aku pilih orang yang boleh jadi macam mak untuk mereka. Macam kakak-kakak dan mak. Nabi kata apa? Engkau buat benda yang baik, insya-Allah. Jawapan dia Nabi terima. Betul. Okey, good. Pandai kau fikir. Kemudian unta dah laju kan? Nabi kata, Jabir, dia baru kahwin tau. Dia belum buat kenduri lagi. Jabir belum buat kenduri lagi. Baru je kahwin. Nabi tanya dia, Jabir, jual kat aku unta ni. Apalah, unta yang dah overhaul, kemudian aku nak jual pula. Jual kat aku pula kan. Jabir kata, tak apa Nabi, tak payah jual, aku bagi free je. Sebab ini Nabi tu tak, dia sayang Nabi. Nabi kata, aku tak nak free-free, aku nak beli. Nabi kata, okey, kalau nak beli, berapa harga kau nak letak? Dia tanya Nabi. Perjalanan 2 orang. Nabi kata, aku nak beli dengan 1 ringgit. 1 dirham je jual. Nabi nak beli dengan 1 dirham. Jabir kata, mana boleh. Tadi nak bagi free, tapi bila kau nak berniaga, ini jawapan dia. Mana boleh. Sebenarnya boleh je bagi kan. Mana boleh. Kalau nak belilah betul-betul. 1 dirham murah. Murah sangat. Orang jual 100, 200, 300 dirham unta ni. So mana boleh 1 dirham. Ini main-main. Dia kata no, tak nak. Lebih-lebih sikit. Nabi pun up sikit. Okeylah, 2 dirham. Mana boleh. Bila dia cakap mana boleh kan, Ini namanya bully dia cakap. Faham tak? Maknanya berniaga yang kena tekan. Jual kat aku. Macam itulah kiranya. Dia jawab, ini kira bully Nabi. Nabi cakap apa? Semoga Allah ampunkan kau Jabir, tapi bagilah aku dengan 3 dirham. Nabi kata. No, tak boleh. Kemudian Nabi cakap, semoga Allah ampunkan kau Jabir, bagilah 4 dirham. Mana boleh cakap. So boleh jadi Jabir duk sebab suka dengan doa Nabi tu, dia pun layanlah up. Boleh je, okay, Nabi stop, bagi aku 40 kan. Tapi tak, dia layan Nabi. Dan Nabi pun layan, dia main-main aja. Up sampai 40 dirham. Sallallahu alaihi wasallam. 40 dirham. Okey, Nabi kata okey. Nanti aku akan bayar dekat Madinah. Okey. So settle Dah settle lah. Maknanya Nabi akan beli unta dia 40. Itu pun dikira murah lagi. Kalau tadi ini dikira mahal bila dia lembab. Kan unta dia lembab. Masa itu tak ada siapa akan belilah. Memang 5-6 dirham boleh lah. Tapi sekarang harga sudah up. Sebab dah overhaul, dah cantik. Tetapi Nabi tetap beli dengan harga yang agak below market lah, 40 dirham. Sampai kat sini, habis cerita pasal beli unta. Kita pun tak faham, apa sebab Nabi nak beli unta dia pula? Sian dia kan? Tapi tak apalah, kita simpan dulu cerita tu. Kemudian Nabi tanya, Jabir, kau tak kenduri lagi kan? Kita tak buat walimah? Belum. Okay, nanti kita on the way ke Madinah. Kita berhenti sekejap. Kiranya macam mungkin 200 meter ke sebelum sampai. Dekat tempat tu, Nabi sebut nama tempat tu. Saya lupa nama tempat tu. Ada dalam hadis ni. Kita buat kenduri kat situ, okey?
Bila sampai nanti kau panggil wife kau, kemudian kita buat kenduri ramai-ramai, kita makan kat situ. Maknanya siapa yang belanja? Nabi akan uruskan kenduri Jabir yang baru je Nabi kenal. Orang muda ni. Maka diorang pun buat kenduri. Kemudian diorang settle lah kenduri, settle walimah, sampai ke Madinah. Bila sampai Madinah, Nabi dah lupakan lah pasal unta tu. Jabir slow datang, cari Nabi dekat masjid. Nabi tak ada. Maka Jabir tinggal ikat dia punya unta dekat dengan rumah Nabi. Rumah Nabi kan dekat masjid je. So dia pun jalan dah balik. Kemudian Nabi baru je sampai, dia kata, ni apa ni? Jabir dah start jalan dah. Ada orang cakap, oh Nabi, Jabir tinggalkan unta, kata. Panggil dia. So diorang pun lari kejar dia, panggil dia balik. Masa sampai je Nabi kata, kau buat apa ni? Dia kata, Nabi kan kita dah janji nak jual ni 40 dirham tu. Inilah unta dia. Nabi kata, budak. Itulah dalam bahasa kita. Budak ni, kau ambil lah unta kau ni, aku tak nak. Tapi pada masa yang sama, Nabi panggil Bilal, sediakan 40 dirham bagi kat budak ni. Aku nak bagi je sebenarnya. Dah, go back. Akhirnya apa yang berlaku ialah, sebenarnya Nabi dari tadi tu saja nak borak aje, nak sembang-sembang dengan dia, kan? Dan Nabi nak apa? Tolong dia dengan unta yang slow tu. Kemudian Nabi nak tanya dia apa khabar dia. Kemudian dapat cerita pasal kahwin. Kemudian Nabi nak tolong dia, tahu dia orang susah, bapak dia baru meninggal, adik sampai 6, sampai 7. Maka tolong dia. Kemudian Nabi nak tolong dia lebih. Tapi kalau main bagi je, budak ni mungkin cakap I don't want. Mungkin dia akan ada malu dia kan. Okey, ni sedekah dari saya. Apa sedekah-sedekah kan, tak best lah. Tapi kita buat macam penjagaan lah. Tapi akhirnya aku nak bagi juga. Maknanya Nabi bagi kat dia harga unta, dan bagi unta tu balik kat dia. Aku tak nak lah kau punya, pergi balik. Selesailah cerita Jabir ibn Abdullah. Dan Jabir ni akan hidup lama. Dia akan hidup lama. Umur dia dalam 100 lebih baru dia mati nanti. Dan Jabir ni akan sangat sayang pada Nabi. Sangat sayang. Satu masa nanti Husain, cucu Nabi, yang dia Husain tu umur berapa je Nabi mati? Nabi wafat umur dia mungkin 4 tahun je waktu Nabi wafat tu. Kecil lagi Husain. Jadi Husain akan pergi jumpa Jabir nanti dalam 60-70 tahun lagi ni. Husain akan jumpa jumpa Jabir, antara sahabat Nabi yang terakhir mati lah kiranya. Dia kan jumpa Jabir, dan Jabir waktu tu dah tua. Dan bila tua, biasanya orang Arab akan ada masalah apa? Buta. Bila tua dia akan buta biasanya. Jadi dibawa orang tu masuklah, Husain masuk. Assalamualaikum pakcik, kata. Aku nak tanya ni pasal, dia sebutlah pasal Nabi punya urusan apa dia nak tanya, sejarah lah. So Jabir kata, kau ni siapa? Dia kata, aku Husain. Dia kata, ya Allah Husain, kau datang rumah aku. Dia peluk Husain dan dia angkat baju dia, dan dia letak muka dia dekat baju, dekat badan Husain. Husain kata, kenapa ni pakcik, jangan macam ni, macam segan kan. Dia kata, dan dia cium tangan Husain, kalau tak silap. Dia kata, Husain macam pelik sikit. Sahabat Nabi ni kata, Jabir bin Abdullah kata, macam inilah kami diajar untuk memuliakan keturunan Nabi. Memang dia sayang, dia cium tangan lagi. Maksudnya, taklah saya kata kita jumpa Syed Sharifah semua cium tangan apa. Tapi kita kena muliakan keturunan Nabi lah. Muliakan lah. Jangan remehkan dia orang. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang macam mana ni? Habib-habib ke? Prof tanya ketua Nabi yang mana satu yang macam mana kan? Secara umum lah, kalau dia sendiri kata dia ketua Nabi, okeylah, muliakanlah dia. Dan kita memang muliakan semua orang. Dan sebenarnya orang Islam, even bukan manusia, barang pun kita muliakan. Betul tak? Maksudnya kita jaga barang. Dan haiwan pun kita muliakan. Betul? Kita tak sepak-sepak kucing free je, tak. Macam tu jugalah kita muliakan semua orang. Tetapi kalau dia adalah bukti sikit yang dia ada keturunan dengan Nabi, kita muliakan lebih sikit lah. Sebenarnya muliakan orang bukan kita cium kaki dia. Bila dia datang, at least sebut, keturunan Nabi dah datang. Cukup dah untuk dia sebenarnya. Betul tak? Cukup dah untuk dia. Dia macam, sikit rasa macam ni lah. Macam lah, kalau saya datang rumah Prof ke apa, Prof boleh je panggil, okey Jeffrey dah sampai kan? Boleh. Ataupun duduklah mana-mana you nak duduk.
Tapi Prof sebab nak muliakan saya, duduk kan, panggil saya doktor ke apa, tak payah panggil pun. Betul tak? Panggil Jeffrey sebab saya lagi muda dari Prof, rasanya lah. Betul? Jadi cukup cakap, Jeffrey duduklah mana-mana kau nak kat sini. Nanti tengoklah kalau isteri saya nak buat TO lah kau dapat. Kalau tapi tak, dia nak muliakan saya, dia akan cakap duduk sini. Dia duduk tepi saya, cakap dengan saya, bagi makan kuih kan. Memuliakan tetamu, memuliakan orang. Wallahualam. Dok, jadi setelah spelling apa? Jabir bin apa? Abdullah. Kenapa jadi Abdullah tau? Sebenarnya namanya Abdullah, nama bapa dia. Tetapi sebab ada ibnu tu, anak kepada, dalam bahasa Arab kalau ada anak kepada, apa kepada, dia akan jadi baris bawah lah, secara umum lah. Jabir B-I-R. Perasan tak kadang-kadang Muhammadan, kadang-kadang Muhammadun, kadang Muhammadin kan? Itulah sebab perubahan dalam bahasa sebenarnya. Maksud sama je. Dia panggil mudhaf, mudhafun ilaih. Dia macam past tense kan, present tense itu kan. Mengubah Cari contoh contoh. Yalah, dia grammar lah ni. Grammar je. Contohnya run dengan ran, dua-dua perkataan bermaksud sama, tapi satu ialah sudah, satu sedang gitulah. No, kalau nak bagi contoh yang paling senang. Pernah dengar beg sekolah? The bag of school. Dalam bahasa Arab semua kata nama ialah u tau. Jadi bagu sekolahu patutnya. Ujung dia mesti ada waw sikit, ada tanda atas, baris depan, sorry. Jeffrey U, Fatimatu, Muhammadun, antara un ataupun u mesti ada. Jadi bagu sekolahu. Tetapi kalau dia join, dia jadi bagu sekolahi. So abdun, patutnya abdun. Yang Abdullah tu abd and Allah. So ambil abd saja, abd, ain badal. Asalnya abdun. Dan sebab dia jadi Abdullah, dia jadi abdu Allahi. Kita apa? So kalau patutnya abdu kan, tetapi sebab ada of, Ibnu Abdullah, the son of Abdullah, maka dia akan jadi the son of Abdi, bukan Abdu lagi. Dah, cukup sikit. Okey. Apa yang berlaku pada tahun 7 Hijrah? Kita dah habis dah perang Zatul Riqa'. Habis. Ada soalan tak pasal Zatul Riqa'? maknanya kebanyakan perang dia orang tak berperang kan. Yes, ada peperangan yang diorang tak jadi perang. Tunjuk kekuatan saja diorang lari. Tapi penting benda ni kan. Walaupun sebab tujuan orang Islam berperang bukan untuk bunuh orang, tapi untuk menyampaikan agama. Jadi kau kena tunjuk kuat. Ekspedisi Usamah Ibn Zaid ada situ. Okey, yang ini simple aja, satu cerita aja. But this cerita is so important. Very important. Ada orang dalam WhatsApp group kita tanya soalan. Macam mana kita nak tahu orang tu munafik ke tak? Dan kalau orang tu ada ciri-ciri munafik, kita nak panggil macam mana? Hey munafik. Boleh kan? Something like that lah. Soalan ni panjang. Bagus soalan tu sebenarnya. Subhanallah. Jawapannya ada hadis ni sebenarnya. Saya minum sikit sekejap. Kita biasa dengar dalam hadis An Jabir bin Abdullah. Selalu tak? Memang banyak lah sebenarnya Jabir bin Abdullah. Lepas ni kalau kita dengar Jabir, oh this is the person. Sekarang Jabir dah bukan sekadar nama, dia ada cerita kan? Semoga Allah tambah ilmu kita semua. Usamah Ibn Zaid cerita, aku pergi satu peperangan, Nabi hantar dia, Nabi tak ikut. Nabi banyak hantar expedition tau. Okay? Mission. So aku pergi satu peperangan, dan ada satu lelaki, kiranya perang tu lawan orang kafir lah. Ini peperangan jadi. Okay? Ada satu orang lelaki yang set sana lah, opponent. Dia banyak bunuh orang Islam, kuat.
So kami pun cuba nak corner dia lah. So dia dengan sahabat dia seorang pergi cari dia je, sebab engkau kuat sangat kan, mari sini. So Usama ibn Zaid. Siapa Usama sebelum tu? Come on. Usama ialah anak kepada Zaid, dan Zaid ialah anak angkat Nabi. So Usama ibn Zaid ialah cucu angkat Nabi, dan diorang panggil dia Hibbun Nabi. Maksudnya yang disayangi, kesayangan Nabi. Nabi sayang dia macam Nabi sayang Hasan dan Hussein. Nabi layan dia macam cucu. Ni Nabi punya favourite lah ni, kira sayang lah ni kat dia ni. Sebab dia membesar semua dekat dalam rumah Nabi, kira depan mata Nabi lah. So Usama ibn Zaid cakap, bila kita orang dah corner dia sampai dia punya pedang pun dah jatuh. Kemudian bila dia dah corner, fahamlah corner, literally corner, man, corner. Tak ada buat apa. Habis dah semua. Ada 2 orang ni, habis mati aku hari ni. Orang tu cepat-cepat cakap la ilaha illallah. Maksudnya masuk Islam kan? Betul ke dia nak masuk Islam? Saya tanya pendapat ahli majlis fatwa. You dah bunuh 5-6 orang Islam, kemudian pedang you jatuh, ada 2 orang nak bunuh, la ilaha illallah. Ini apa? Ini menyelamatkan diri ke betul-betul nak masuk Islam, nak masuk syurga? Selamatkan diri. Usamah pun ada fatwa macam tu. Dalam split second tu, 0.1 saat tu, mengarut ni, betul tak? Kau dah bunuh ramai kawan aku, tiba-tiba la ilaha illallah. Apa cerita? Nah, ambil kau, zas. Mati dia. Usamah balik cerita macam cerita bola, macam cerita satu event lah. Dan Nabi ada kat situ. Usamah cerita kat kawan dia, tadi ada tu mamat ni, dia kuat sangat, tapi kita orang pergi ke kejar-kejar dia, jatuh pedang, tiba-tiba la ilaha illallah konon. Kita orang sambung je lah, habis dia mati dah, alhamdulillah. Nabi dengar, Nabi kata, Usamah, apa kau buat tadi? Dia pun cerita balik, cerita dengan semangat. Nabi tanya dia beberapa kali. Lepas habis cerita, Nabi suruh dia. Usamah kata, habislah, aku rasa something wrong. Kan? Sebab ulang-ulang. Ulang punya ulang. Usama dah sense something is wrong. Nabi tanya dia, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Engkau bunuh dia setelah dia sebut la ilaha illallah, Usama? Dia kata, ya, tapi dia takut dengan pedang aku, Nabi. Usama jawablah, betul, dia sebut la ilaha illallah, aku dengar, tapi dia takut dengan pedang aku sebenarnya. Maknanya takut mati. Nabi ulang lagi, engkau bunuh dia walaupun setelah dia cakap la ilaha illallah, Usama. Betul ke kau buat? Kata, ya, tapi dia takut dengan pedang aku, dia jawab. Dan dalam riwayat lagi, Nabi ada sebut satu lagi perkara. Nabi kata apa? Kaifa tasna' bila ilaha illallah idza ja'at yaumul qiyamah? What would you do, oh Usama? Apa kau nak buat dengan la ilaha illallah dia di hari kiamat nanti? Apa kau nak buat dengan dia punya la ilaha illallah? Maknanya dia dah sebut tau. Apa kau nak jawab kepada Allah dalam kurungan lah maksudnya? Dia dah cakap la ilaha illallah, kau bunuh dia macam kau bunuh orang kafir. Apa kau dah buat, Usama? Maka bila Nabi ulang-ulang benda ni, Usama kata apa? Dia diam. Dan dia cakap setelah dalam hadis tu, masa tu aku harap aku belum masuk Islam ke. Aku harap aku tak Islam lagi lah. Sebab Usama sebenarnya tak ada chance pun nak masuk Islam. Dia dilahirkan sebagai orang Islam. Aku harap aku belum Islam lagi supaya aku boleh start today lah. Sebab dengan apa kesalahan yang aku buat tu, aku rasa macam teruk sangat. Nabi pun marah aku, kan? Nabi pun sound aku, dan aku dah buat tu kiranya ijtihad yang sangat salah. Dia harap macam tu. So apa kita dapat dari cerita ni? Kita berhukum dengan yang zahir, full stop. Kan? Kita hukum dengan zahir. Maksudnya, kalau nama you Muhammad, nama you Ahmad, ada masa nampak dekat masjid, ada masa, banyak masa tak nampak kat masjid. You nak pakai gelang ke, pakai rantai ke, pakai subang ke, ada airport ke? Apa subang airport pula? Ada subang ke? Kadang-kadang rambut memang macam airport pun, straight gitu kan. Apa kaitan? Dah Husin suka. Apa kaitan? You nak buat apa pun, tapi ada nilai sikit bahawa you Islam kan? You orang Islam, full stop.
Tapi ada masa dia cakap benda yang melawan hukum. Maksudnya dia cakap dia tak faham lah benda. Tapi I tak faham lah, kenapa kita kena solat 5 times lah? Dia ada query lah dengan gelang semua lah. Tak faham lah, kenapa korang sembahyang 5 kali? Bukan sekali cukup ke untuk ingat Allah? Kan? Maksudnya dia ada sikit problem, doubts ke apa ke, tak tutup aurat ke,